Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Syazwani binti Zumurni. Pada hari ini saya akan merumuskan tugasan saya, iaitu pantang larang ibu selepas bersalin mengikut adat masyarakat Melayu. Merujuk kepada objektif kajian yang saya kaji ni, yang pertama, ingin mengetahui sebab kenapa wanita selepas bersalin harus berpantang. Di sini menerangkan seorang wanita menggunakan seluruh tenaga mereka ketika melahirkan bayi, dan ketika itulah darah banyak keluar waktu wanita melahirkan anak. Jadi mereka lemah, terlalu banyak darah yang keluar. Jadi menurut pakar, dalam tempoh itu, dalam tempoh berpantang itulah wanita diberi masa ataupun rehat untuk memulihkan badan dan daripada segi dalaman ataupun luaran. Di situlah berpantang sangat-sangat disyorkan untuk wanita selepas bersalin, sebab mereka dah terlalu banyak mengeluarkan darah dan keadaan mereka sangat lemah untuk menjaga anak lagi, untuk memberi susu kepada anak lagi. Jadi mereka diberi masa selama 44 hari untuk merehatkan badan dan memulihkan semula sel-sel dalaman dan luaran mereka. Itu objektif kajian yang pertama. Bagi yang kedua adalah jika kita tidak berpantang, apakah kesan yang terjadi kepada diri kita? Antara kesan yang terjadi jika kita tidak berpantang, antaranya rahim kita jatuh. Takut tu. Kita mesti kena jaga. Rahim ni amat penting untuk setiap golongan wanita. Yang kedua adalah gangguan kencing. Ketiga adalah gangguan hubungan kelamin. Keempat, gangguan kesihatan. Antara gangguan-gangguan ni adalah jika kita tidak mengamalkan pantang secara konsisten. Mungkin kita minum ais ke apa ke. Jadi kita tidak tahu keadaan dalaman kita tu bagaimana. So kita mestilah kena ikut cara-cara orang berpantang. Macam mana kita nak berpantang dengan baik? Itu adalah objektif kajian saya yang ketiga. Untuk mendapatkan kesihatan yang baik, kita perlulah berpantang dengan berhemah, iaitu mandian herba. Sebab apa kita kena mandian herba? Bagi memanaskan dan melegakan kesakitan kita. Selain itu, meningkatkan peredaran darah. Kalau ikut logik akal, kalau kita mandi herba, kita bau herba tu, kita akan rasa segar, badan kita rasa sihat. Jangan mandi sejuk, kita kena mandi suam-suam, barulah kita rasa macam hangat, badan kita hangat. Memakai bengkung untuk memulihkan otot abdomen yang lemah, boncit dan menggelebih. Memang betul, kalau pakai bengkung tu kita rasa tegang, kita rasa terangkat setelah rahim kita di bawah ni. Bila kita pakai bengkung tu rasa macam ketat, selesa lah, kita takkan rasa sakit. Sangat-sangat best kalau kita pakai bengkung tu. Membasuh, yang ketiga membasuh faraj dengan air rebusan herba. Dapat menghilangkan bau dan mengetatkan faraj kita. Betul, time ni sebab kita ada luka bersalin, so bila kita basuh, dia dapat menyucikan kita punya faraj dan kita akan rasa lega. Sebab bila keadaan kita, luka kita bersalin tidak bersih, kita akan rasa gatal ataupun kita akan rasa pedih. Saya dah mengalaminya. So bila kita basuh dengan air herba, dengan air yang suam, kita dapat mematikan kuman-kuman yang ada dekat situ. Yang seterusnya adalah bertungku untuk pecahkan lemak, kecutkan rahim dan kembalikan bentuk badan. Amalan bertungku ni amatlah digalakkan untuk orang yang berpantang. Sebab bertungku ni kita dapat
melegakan kita punya rahim dan angkat semula rahim kita. Sangat-sangat disyorkan. Saya dah rasa dah amalan bertungku ni ketika mengurut. Sangat-sangat digalakkan lah untuk bertungku ni. Okay. Seterusnya adalah urutan, iaitu urutan selepas bersalin bagi menggalakkan peredaran darah dan mengekalkan rahim dari kendur. Jika orang selepas bersalin tak mengurut, badan akan menjadi sangat-sangat lemah. Sakit-sakit badan. Sebab apa? Kita punya peredaran darah tu tak normal. Kalau kita mengurut, lepas tu bertungku, kita akan mendapat kesegaran badan yang selesa, tak sakit-sakit belakang, kita rasa segar. Mengurut cara yang betul, kita akan rasalah benda badan kita segar dengan bau-bau aroma minyak urutan. Sangat-sangat jadi emosi orang yang selepas bersalin tu akan relax daripada kesakitan yang mereka kena tahan. Antaranya lah luka bersalin tu lah. Okay. Seterusnya adalah dilarang minum ais. Janganlah minum air sejuk. Kita pun disarankan untuk minum air yang biasa. Tahanlah sikit untuk minum air sejuk. Okay, ambil makanan dengan kuantiti yang kecil tapi kerap. Kalau kita lapar sebab kita menyusukan anak, kita lapar, kita makan. Tapi jangan terlalu banyak. Makan sikit demi sedikit. Tapi kerap. Elakkan makanan yang berminyak. Antara pantang ni pun kita kena jaga makan. Jangan makan, orang cakap makan sembrono je, makan apa yang kita nak. Kita kena tahan lah makan rebusan-rebusan, bakar-bakar. Lagipun dapat, kalau kita jaga makan ni, lagi satu dapat mengurangkan berat badan selepas bersalin. Okay, seterusnya adalah sentiasa memakai stokin. Sebab apa? Kita sejuk kaki kita, angin akan sentiasa masuk daripada kaki. Itu yang orang yang mengurut lah yang cakap. So betul, kalau kita rasa sejuk, kita kena pakai stokin supaya apa? Angin-angin dalam badan ni tak banyak. So antara cara berpantang lagi, amalkan makan jamu supaya sistem dalaman kita, rahim kita dalam keadaan yang sihat. Kita ikhtiar cara yang baik, semoga mendapat kesihatan yang baik. Okay, itu adalah cara-cara berpantang mengikut adat Melayu. Kalau nak ikutkan cara yang lain, sebenarnya ada lebih ketat lagi, tapi berpada-padalah untuk berpantang. Okay. Objektif kajian yang seterusnya adalah keterangan doktor tentang berpantang. Okay. Ada doktor mengatakan kita tidak terlalu mengikut pantang larang orang-orang tua dahulu, sebab ialah untuk mendapatkan makanan yang sumber protein. Katanya tak boleh makan ayam, tak boleh makan ikan tu, tak boleh makan ikan ni. Tapi doktor kata makan je. Sebab apa? Untuk mendapatkan sumber protein daripada makanan-makanan tu. Sebenarnya ikut kepada individu. Memang ada doktor secara moden tidak menggalakkan ibu-ibu berpantang. Sebab apa? Dia kata ibu-ibu berpantang stres ikut pantang cara orang dulu. Tapi masing-masing sebenarnya ikut pada badan masing-masing. Kalau kita rasa ingin sihat dan badan kita tidak sakit-sakit, pantanglah dengan cara yang baik. Jangan terlalu ketat, jangan terlalu memberi tekanan kepada ibu yang selepas bersalin. Berpantanglah secara berhemah, ikut setakat mana yang mampu untuk mengekalkan kesihatan yang baik untuk ibu-ibu selepas bersalin. Bukan tidak disyorkan untuk tidak berpantang. Sebaiknya bagi saya berpantanglah secara baik, jangan terlalu memberi tekanan, itu saja. Sebab kadang-kadang kita memang ada rasa nak makan itu ini waktu kita berpantang. Kalau rasa sangat nak makan, ambil sedikit. Jangan keterlaluan. Jaga badan untuk kesihatan jangka masa yang lama. Kalau badan sihat, kita pun dapat jaga anak dengan baik.
dan membina keluarga pun dengan baik. Tak semestinya orang yang tidak berpantang tu tidak sihat. Mungkin mereka ada mengambil perubatan-perubatan yang lain, ikut kepada individu masing-masing. Kalau anda rasa tidak berpantang memberikan kesihatan kepada anda, teruskan. Itu semua mengikut individu. Jika anda rasa berpantang untuk mengekalkan kesihatan anda, teruskan. Tapi jangan sampai stres. Itu je lah rumusan daripada saya, tugasan yang saya buat pada kali ini. Okey, sekian. Terima kasih.